Okey, so tadi jawapan tadi tu, okey, dalam mikrofon tenaga bunyi ditukarkan kepada tenaga elektrik. So menghasilkan arus elektrik. Okey, 1 markah. So arus elektrik melalui litar tapak. Okey, 1 markah. So transistor dapat dihidupkan. Okey, 1 markah. So banyak arus mengalir ke litar pengumpul dan ke pembesar suara dan menghasilkan bunyi yang kuat. Okey, 1 markah. So dapatlah full mark. Okey. Boleh? Boleh ke? Dengar ke suara cikgu ni? Boleh. 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 Okey, next. Okey, ni litar bertransistor. Dia nak apa ni? Dia nak, okey. Seorang juruteknik nak membuat pengubah suaian ke atas litar tersebut. Dia nak membina satu sistem penyiram air. Okey, untuk ladang jagung. Sistem penyiram automatik itu berfungsi apabila hari panas dan kering. So misal ada sensor kan untuk kesan suhu panas ni. Kita pakai sensor apa ni? Respon. Kita pakai apa? Apa nama alat pengesan itu? Thermistor kan? Betul. Kita pakai alat thermistor. Okey, cadangkan pengubah suaian yang perlu dilakukan. Okey, thermistor. Okay, so kita tengok kat sini. Okey, kita nak letak thermistor ni dekat mana? Ni dia dah ada dah transistor. Okey, baguslah dah ada transistor, memang nak pakai transistor pun. Okey, kita letak thermistor di atas ke di bawah? Okey, kita tengok. Siapa jawab ni, siapa yang jawab ni Siapa yang jawab ni? Farisha. Oh, Farisha. Okey. Dia kata gantikan LDR dengan thermistor. Okey, so sebenarnya kat mana LDR dia? Kau nak kata ni Okay, kejap saya nak tanya. Nak letak thermistor tu kat mana? Atas ke bawah? Kita ada 2 litar, atas dan bawah. Bawah ni kita panggil litar tapak. Okay, nak letak thermistor kat mana? Atas ke bawah? Respon. Atas. Ya, letak atas. Kenapa nak letak atas? Dekat sini thermistor dia. Letak kat atas ni. Sekejap macam mana ni thermistor punya simbol macam ni macam ni. Lepas tu dia macam ni kan. Okey. Kenapa ni lah simbol thermistor. Okey. Kenapa nak letak thermistor ni dekat atas? Sebabnya okey. Thermistor kalau suhu tinggi bintangan dia macam mana? Respon. Suhu tinggi bintangan dia? Ingat ke? Thermistor. Rendah. Ya, bintangan dia rendah. So, bila kamu letak atas, bintangan dia rendah. So, bila bintangan dia rendah, botan dia apa? VIR. So, kalau bintangan dia rendah, botan dia? Tinggi. Rendah. Awas apa yang jawab. Botan dia rendah sebab ni hubungan dia berkadar langsung. Terus. Berkadar terus. So, botan dia rendah. Okey. Aduh, jangan. Okey, bila atas dia botan dia rendah, okey, nak hidupkan transistor ni mesti apa? Mestilah botan tapak dia mesti tinggi, betul tak? Betul. Botan litar tapak dia mesti tinggi. So, kalau kat atas ni botan dia rendah, jadi yang bawah ni mestilah botan dia tinggi. Okay, so bintangan kat bawah ni tinggi, botan dia tinggi. So, botan tapak dia tinggi. Bila botan tapak tinggi, barulah boleh hidupkan transistor. Sebab tu kita letak thermistor ni dekat atas. Faham? Faham. Kalau letak kat bawah, nanti bawah yang botan dia kalau letak bawah apa jadi letak bawah?
Letak bawah. Letak bawah. Okey, ni thermistor. So thermistor suhu dia tinggi, bintangan dia rendah. So nanti bintangan dia rendah, nanti voltan dia rendah kat sini. Yang atas ni voltan dia tinggi, bintangan dia tinggi. So nanti voltan tapak dia rendah. So kalau voltan tapak dia rendah, boleh tak dihidupkan transistor ni? Tak boleh boleh. kan? Tak. Tak boleh. So voltan tapak tu kena tinggi. Jadi caranya adalah meletakkan thermistor di atas. Okey. Letak thermistor ni di atas. Okey, ni thermistor. Okey, letak di atas. Jadi gantikan LDR. Sebenarnya dalam LDR. Sebenarnya ni bukan LDR ni. Ni simbol apa ni kelas? Ni bukan LDR. LDR macam mana? Kamu tahu ke LDR tu apa? LDR tu Mana? Kejap. Okay, sebenarnya LDR tu apa? Light dependent. Ni bahasa Inggeris ni. Light dependent apa? Resistor. Bahasa Melayu apa bahasa Melayu? PPC. Perbintang peka cahaya. Ingat tak simbol perbintang peka cahaya macam mana? PPC. Macam ni kan? Ni simbol perbintang peka cahaya PPC. LDR. Okay, ni PPC. So dalam gambar ni bukan PPC ni. Itu apa benda tu? Itu gambar apa tu? Perintang. Perintang boleh laras Ataupun ni Betul. gambar biostat ni. Ni gambar biostat. Ni bukan PPC. So bukan gantikan apa ni? PPC. Bukan gantikan LDR. Gantikan, kamu sebut je lah gantikan P. Okay, gantikan P dengan thermistor. Itulah tengok skema. Ni skema punya kan? Betul tak? Okay, Kantai. Kantai-kantai. Apa dah. Okay, next time cikgu buat trial sendiri lah. Cikgu buat trial sendiri, bagi kat kamu buat Nanti kamu tak tahulah trial mana. Okay. Kalau baru dah. Boleh. Okay. Okay, so next apa lagi? Okay, kenapa nak gantikan P ni dengan thermistor? Sebab nak kesan haba. Okay, pada suhu yang tinggi. Okay, betul. Okay, lepas tu. Okay, kalau kamu perasan dalam handout cikgu tu, apa-apa litar yang transistor ni dia ada geganti kan? Dia ada switch geganti. Okay, so gantikan mentol ni dengan switch geganti. Okay, betul, satu markah. Okay, macam nak lukis switch geganti dia. Okay, dia macam ni Ni transistor. So nanti dia ada macam macam ni transistor ni. Dia macam ada macam ni, lepas tu dia ada macam ni. Kamu tengoklah macam mana. Lepas tu dia ada switch kan kat sini. Ni macam ni. Betul tak? Ni lah dia. Okay, ni adalah switch geganti. Switch geganti. So dia ada dua litar. Satu litar primer, satu lagi litar sekunder. So switch geganti ni dia pakai konsep apa? Dia pakai konsep Okay, dia pakai konsep Kenapa dia hair kat sini? Sekejap. Okay. Mana tadi? Okay, sekejap. Okay, switch geganti ni dia pakai konsep elektromagnet. Ingat lagi tak elektromagnet? Ingat. Okay, so dia pakai elektromagnet. Okay, dia pakai elektromagnet. Nanti ada arus mengalir. Nanti apa? Teras besi lembut tu jadi magnet kan? Dia dapat tarik apa benda dah. So nanti dia boleh sambungkan litar ni. Tadi ni switch. Ni switch dia terbuka. So nanti kan switch tu boleh
dihidupkan, dia boleh complete lah, lengkap lah lita dia. So nanti arus tu boleh mengalir, okay. Inilah dia punya switch geganti dia. Okay, lepas tu kita nak letak apa kat sini? Kita nak letak ni air penyiram air. So kita letaklah alat pemancut air, okay. Ni letak alat pemancut air kat sini. Ni alat pemancut air. Okay. So ni alat pemancut air. So alat pemancut air ni dia mesti ada motor kan dalam ni. So motor dia mesti perlukan voltan yang tinggi. So tak bolehlah pakai 6 volt, tak boleh. Kita kena pakai voltan yang tinggi. Contohnya kita pakai voltan 240 volt. Standard kan 240 volt. So untuk hidupkan alat pemancut air ni, okey, untuk hidupkan motor alat pemancut air ni. So kena pakai voltan yang tinggi lah 240 volt. Disebabkan voltan dia tinggi 240 volt, sebab tu kita kena pakai switch geganti. Faham ke? Faham. Okey. Faham. Okay. So apa ni? Si Farisha jawab, gantikan mentor dengan switch geganti, betul, untuk hidupkan lita sekunder. Okey, betul. Dia lah nak pasang switch geganti sebab ada voltan tinggi kan dekat lita sekunder tu. So kita pakai switch geganti lah. Lepas tu letakkan motor dalam lita sekunder. Motor apa ni? Kamu sebutlah motor apa? Alat pemancut apa air kan, alat pemancut air, penyiram alat penyiram air. Okey. So 1 markah. Okey, kenapa? Untuk menghidupkan pengepam air. Boleh letak motor untuk hidupkan pengepam air, pun boleh jugalah. Okey. Tak pun kamu jawab, letakkan alat pemancut air tu supaya nak siram air lah. Okey, pada ladang jagung tu. Lepas tu gunakan bekalan kuasa 240 volt. 240 volt ni memang standard lah, standard voltan untuk hidupkan motor, okey. Hidupkan motor alat pemancut air tu. Okey. Faham ke ni? Faham. Okey. Next. Dia nak pakai ni logic gate pula. Dia kata dia nak berfungsi apabila hari panas dan kering. Dia ada dan dia bukan atau, dia dan. So kenalah pakai get dan. Okey, 1 markah get dan. Okey, next. Oh, full mark juga. Ada full mark ke? Ada yang salah. Okey, full mark juga Okey, next. Soalan nombor 11. 11 apa buat? 11 Syafiq Saya. Okey, Syafiq buat. Okey, apakah yang dimasukkan dengan had laju? Okey, apa beza laju dengan had laju? Laju dengan had laju. Okey, laju, kalau laju formula dia apa? Siapa ingat laju? Jarak bagi masa. Okey, laju jarak bahagi masa. Kalau had laju? Sesaran bagi masa. Ya, sesaran bahagi masa. Okey, yang kalau laju jarak bahagi masa, jarak ni kuantiti apa? Dia kuantiti apa? Kuantiti skala ke vektor? Jarak. Skala. Okey, kuantiti skala maksudnya apa? Dia ada magnitude sahaja tapi dia tak ada arah. So disebabkan jarak ni kuantiti skala, laju pun kuantiti skala. Okey. Yang sesaran tak? Sesaran kuantiti apa? Skala ke vektor? Okey. Sesaran kuantiti vektor, dia ada magnitude dan juga dia ada arah. So disebabkan sesaran ni kuantiti vektor, laju pun kuantiti vektor. Okey, so Syafiq jawab apa maksud hal laju, dia kata sesaran per unit masa. Okey, boleh satu markah. Dia pakai formula je kan? Okey, boleh.
Ataupun kamu nak jawab kadar perubahan sesaran. Pun boleh juga. Faham? Faham ni? Faham. Kadar perubahan sesaran kan sebab dia ada berkaitan dengan masa. So masa ni ada kadar lah. Kadar ni berkaitan dengan masa. So kadar perubahan sesaran. Kalau soalan tanya laju, apakah maksud laju? Kamu boleh jawab apa? Laju ialah jarak per unit masa ataupun laju ialah kadar perubahan. Kadar perubahan apa? Respon. Jarak. Kadar perubahan jarak. Okey, next. Terangkan mengapa pemain kriket itu menghayunkan kayu pemukul apabila dia hayungkan kayu pemukul apabila memukul bola tersebut. Okey, so sebenarnya kenapa dia hayung cepat-cepat ni? Ni berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan daya daya impuls. So daya impuls apa formula dia? F sama dengan mv tolak mu per T. Okey. So kenapa dia hayung cepat-cepat? Sebab dia nak bagi apa? First dia nak bagi daya impuls ni tinggi, betul tak? Betul. Nak bagi daya impuls tu. Nak bagi daya impuls tu tinggi, masa hentaman bola ni kena rendah. Betul. Lepas tu nak bagi daya impuls tinggi. Ni MV tolak MU ni apa ni? Kita panggil dia perubahan momentum. So perubahan momentum ni kenapa? Nak bagi daya impuls tinggi, perubahan momentum dia kena apa hubungan antara perubahan momentum ni dengan daya impuls ni? Berkadar Langsung. So perubahan momentum pun kena tinggi juga. Okey, lagi apa lagi? Dah explain semua formula. Okey, lagi satu kamu boleh explain apa lagi Sekejap Nanti kita tengok jawapan Syafiq. Okey, kamu boleh explain ni. Bila kamu hayun tinggi, perubahan momentum dia tinggi. Lepas tu ni V ni apa? V tu had laju kan? Had laju dia tinggi juga. So ni berkaitan dengan tenaga kinetik. Okey, apa formula tenaga kinetik? Energi 1/2 mv kuasa 2. So kalau had laju dia tinggi, tenaga kinetik dia pun tinggi. So boleh explain juga tenaga kinetik. Okey, so kita tengok jawapan Syafiq. Okey, dia pakai esei Kenapa buat esei? Bukan esei pula, dia pakai perenggan. Okey. Dengan menggerakkan tangan ke belakang semasa menghayun bola, had laju meningkat. Okey, betul lah had laju meningkat. Okey, boleh had laju meningkat. So tenaga kinetik dia tinggi. Pun boleh lah tenaga. Memang betul pun kan? Had laju tinggi, tenaga kinetik dia tinggi. Lepas tu ni perubahan momentum meningkat. So dah explain tadi, perubahan momentum dia meningkat. Masa hentaman dia berkurang. Okey, boleh. Lepas tu daya impuls pun akan daya impuls dia meningkat. Okey, boleh. So maksimum 4 markah. So faham tak masa nak jawab soalan ni? Guna formula kan? Guna formula bolehlah explain macam-macam. Okey, next. Seorang pemain kriket dia memukul bola pegun. Kalau pegun, had laju dia kosong. Had laju awal. Lepas tu bola tu bergerak, had laju 60 kV. Soalan tanya apa ni? Masa pelanggaran dia 5 milisaat. Nanti kena tukar ke saat Okey, hitungkan impuls bola. Kalau impuls kan dia FT tau, FT. Tadi kan formula daya impuls formula dia F sama dengan MV tolak MU per T. Okay, ni formula daya impuls. Kalau nak impuls sahaja,
Impuls sahaja kamu kena darab ni ha, F dengan T ni. So jadi FT. So FT sama dengan MV tolak MU. Ha, ni formula impuls. So betul lah Syafiq buat ni. Okay. So dia masuk formula jisim 0.15 kg darab dengan had laju akhir 60 dengan ni 0.15 kg had laju awal dia kosong. So dapatlah 9 Newton saat. Okey betul. Okey 1 markah, jawapan berserta unit 1 markah. Okey, lepas tu dia nak daya impuls pula. Masuk formula. Masuk formula tadi dah dapat dah 9 ni Newton apa? Newton saat ni bahagi dengan time. Okey, ni 5 mili saat ni tukar ke saat. Maksudnya apa? 5 darab 10 negatif 3 saat. Okey. So dapatlah 1800 Newton. Okey, jawapan berserta unit, langkah kerja. Okey. Betul kan? Okey, betul. Betul. Okey. Next, apa lagi? Okey, settle soalan pengiraan. Okey, ni soalan D pula. Dia kata apa? Seorang penjaga gol nak penjaga gol untuk sukan hoki. So ditugaskan nak mengkaji ciri-ciri apa? Kelengkapan penjaga gol. Okey, so inilah pemakaian dia. Okey. Kena explain lah dia punya pemakaian dari segi ni. Bahan kayu pemukul, ketumpatan pelindung kepala, pelindung tangan kiri, ketebalan pelindung kaki. Okey, so nak jawab ni kena guna apa ni? Jadual. Okey. Siapa jawab soalan ni? Tadi Syafiq ni apa? Ni Syifa eh? Betul. Okey. Kayu pemukul. Kita nak guna. Okey, Syifa jawab apa? Syifa jawab oh, gentian karbon. Okey, boleh gentian karbon supaya ringan. Ringan pun boleh, tak mudah patah pun boleh. Kalau pakai kayu senang patah kan. Karbon tak mudah patah. Okey, lepas tu ataupun kamu boleh jawab apa? Kuat. Kan dia kuat. Dia kuat. Karbon ni kuat. Okey. Next, pelindung kepala. Ketumpatan dia. Kamu nak pakai helmet kat kepala tu mestilah tak nak benda yang berat kan. Nak yang ringan. So ketumpatan dia kena rendah supaya dia ringan. Okey, ringan. Okey, betul. Lepas tu tangan kiri tu dia tak pakai plastik, dia pakai span. Okey, span. Okey, betul. Supaya dia pakai span tu supaya apa ni? Oh, apa dihentikan dengan mudah. Berhenti dengan mudah Okey, pun boleh. Ataupun kamu boleh jawab kaitkan dengan apa ni? Kamu boleh kaitkan dengan span ni boleh kaitkan dengan daya Impuls. Kamu boleh kata nak kurangkan daya impuls pun boleh, ataupun kamu nak kata kat sini nak apa? Panjangkan masa sentuhan dengan bola tu kan. Nak panjangkan masa dengan sentuhan dengan bola tu yang dia pakai span ni. Pun boleh. Okey, kalau ni macam ni bola dapat dihentikan dengan mudah pun. Sebenarnya cikgu tak prefer jawapan yang bola dapat dihentikan dengan mudah sebab tak nampak macam fizik. So nak bagi nampak fizik, jawab macam ni lah, kurangkan daya impuls ke, okay? Walaupun dekat bawah ni kamu dah kata apa, pelindung kaki yang tebal, kurangkan daya impuls. Kamu nak ulang jawapan pun tak apa. Jawapan yang macam tadi yang kat atas tu kurangkan daya impuls, lepas tu yang bawah ni pun kurangkan daya impuls pun tak ada masalah. Jawapan dia berulang pun tak apa Sebab tu reason dia kan. Tak kisah. Okay, faham ke? Faham tak? Okay, faham. Okay, tapi MRSN dia bagi macam ni kan, bola dapat dihentikan dengan mudah pun boleh jugalah. Okay, so saya pilih M. Okay, 1 markah and then listkan semua. Okay, sebab dia gentian karbon. Apa lagi? Pelindung ni,
kepala ketupatan rendah, pelindung tangan kiri dia span, lepas tu pelindung kaki dia tebal. Okey. Boleh tak jawab macam ni? Saya pilih M disebabkan aspek-aspek di atas. Boleh tak jawab macam tu? Tak boleh. Tu jawapan malas. Malas. Okey. Okay, next. Sebab ada budak jawab macam tu. Saya pilih disebabkan aspek-aspek yang di atas. Mana ada cara macam tu jawab. Okay, last. Okay ni. Nombor 12 apa cikgu suruh? Patin Betul. Patin. Okay. Ni komputer Weaver. Komputer Weaver ni komputer laptop. Okay, dia pakai 19 voltan je pun. Okay, tapi kat rumah bekalkan supply bekalan kuasa 240 volt. Okay, kalau lah laptop tu terima 240 volt apa jadi? Laptop ni boleh apa? Boleh lingkup, boleh rosak. So kita kena ada satu alat untuk tukarkan 240 volt ni kepada 19 volt. Kita pakai apa? Transformer. Okay. Injak turun. Ya, transformer injak turun. Okay, so satu markah betul. Okay, terangkan prinsip kerja. So transformer injak turun. Yang ni pun kalau cikgu nampak macam ber-AC. Kenapa tak buat macam point-point lah? Tolak markah. Kalau bio je lah kan dia suka apa perenggan-perenggan ni, tapi kalau fizik dia suka point-point je. Okay. Betul. Itulah. Okay. Arus ulang-alik. Okay, transformer ni memang pakai arus ulang-alik. Okay, betul. Satu markah. So arus ulang-alik tu dia akan pergi kat gegelung primer kan. Nanti arus ulang-alik, kenapa pakai arus ulang-alik? Sebab kita nak hasilkan medan magnet yang berubah. So dia kata apa ni? Perubahan flux magnet. Yelah, perubahan medan magnet. Okay, boleh satu markah. So bila ada perubahan medan magnet terhasillah daya gerak elektrik tak terarah. Buat DGE Alah cakap je lah arus aruhan. Okay, arus laruhan terhasil di gegelung sekunder. Tak apalah DGE pun boleh juga. Okay, satu markah. So, bila arus laruhan dia terhasil di gegelung sekunder, dapatlah mengurangkan voltan kan, voltan output yang lebih kecil. Okay, satu markah. Berapa? Semuanya 4 Okay, 4 markah. Maksimum 4. Faham tak transformer ni macam mana? Faham. Faham. Okay. Sekejap cikgu lukis. Cikgu lukis je lah transformer sekejap. Sini. Okay, ni pakai arus alik. Lepas tu ni injak turun Kalau injak turun bilangan lilitan primer banyak. Lepas tu sekunder sikit kan? Betul. Sikit, okay. Lepas tu ni apa nak pakai dekat laptop. Ni laptop. Okay. Kamu nak perasan tak gegelung primer dengan sekunder ni jauh-jauh kan? Oh, lepas tu dia ada ni. Dia ada apa? Terbas besi lembut dekat tengah Betul. Macam mana simbol dia? Cikgu pun dah lupa terbas besi lembut. Macam mana? Oh. Macam ni Macam mana tah? Apa? Macam ni Macam ni ke simbol dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Cikgu dah lupa lah macam mana ni simbol transformer. Macam ni ke? Siapa nak lukis kat situ? Simbol transformer cikgu bagi lukis. Sekejap cikgu allow participant tu lukis. Okay. Siapa nak lukis simbol transformer? Lukis kan? Sekarang cikgu ambil buku sekejap. Kamu boleh conteng kat situ mana? Lukis transformer.
Dari lu kiris. Okey. Aku lukis. Okey lah. Amin. Dah semua boy tak turun eh? Tu cikgu nampak tu siapa lukis tu. Tak ada siapa lukis lagi ke? Haris tengah ni. Oh, habis tengah ni. Habis. Terima kasih. Haris. Abang Min. Dah semua jat turun eh? Transformer jap turun. Cuba buat. Haris, ya Allah. Habis tengah buat ke tu? Tak nak buat. Okey, tak apalah, cikgu dah ambil buku dah. Okey. Tak apalah, cikgu buat lah sini. Okey, sekejap. Ni siapa yang contoh? Oh, yang ni. Okey. Sekejap. Mana clear? Okey. So, gegelung primer dia lebih banyak daripada gegelung sekunder. Okey, so ni. Okey, macam ni. Ni sambung apa dengan laptop Okey, laptop. Ni terus bersih lembut dia simbol macam ni. Alah, macam tu je pun. Okey. So, kita kena pakai arus ulang alik supaya bila arus ulang alik tu mengalir, nanti medan magnet dia apa? Medan magnet dekat sini dia akan berubah. Dia akan berubah-ubah, betul tak? Kan cikgu dah ajar kan benda tu? Kau ingat ke? Sekejap. Medan magnet dia berubah-ubah. Kenapa? Oh, tadi siapa? Sekejap Okey. Medan magnet dia berubah-ubah. Sebab kutub dia berubah kan. Sekejap atas utara, sekejap bawah selatan kan. Sekejap bawah utara, sekejap atas selatan. So medan magnet dia berubah-ubah. So apa jadi kalau medan magnet berubah-ubah? Nanti arus aruhan dia terhasil pula dekat sini. Dekat apa? Arus aruhan dia terhasil di gegelung sekunder. Okey? Sebab kat sini kan macam ada gap kan. So nak bagi ada arus tu terhasil kat gegelung sekunder, kena ada medan magnet berubah lah dekat gegelung primer ni. Faham ke? So arus aruhan terhasil kat gegelung sekunder. So nanti bolehlah diturunkan voltan dia kepada laptop ni lah. Diturunkan voltan dia. Faham ke tak faham ni? Faham. Faham. Okey. So itulah transformer. Okay, next. Sekejap, mana ke? Okay, next apa pula? Dia nak ni apa ni? Sebuah mesin pembancuh kopi. Okay, hitungkan arus output. Okay, dah kira ke belum ni Fatin? Sekejap. Mana Fatin ni? Okay. Ni Fatin ni, okey. Macam mana nak padam ni? Tak boleh padam dah. Baik. Tak boleh padam ni. Sekejap. Okey. So Fatin dia dapat apa ni? 702. Dia pakai formula apa? P sama dengan IV. So nak cari I, P per V. So power dia 702 bahagi dengan voltan dia 220. So dapatlah arus dia 3.19 ampere. Okey, betul. 1 markah. Ada unit kan? Okey, lagi apa lagi? Lepas tu dia nak kuasa input. Okey, formula nak kira kuasa input. Dia pakai ni. Memula dia kena kuasa output per dengan kuasa
input. Okey, darab dengan darab dengan 100%. Okey. So kuasa output dia, mana kuasa output dia? Okey, dia bagi kecekapan dia 90%, dah bagi dah kecekapan dia. Okey, ni formula untuk kira kecekapan lah. Okey, kecekapan. Okey, kuasa output per kuasa input. Okey, so kuasa output dia. Dia dah kata dah kuasa output dia 702. So masukkan nilai je nanti. 702 per dengan kuasa input tak tahu. Okey, darab dengan 100%. Nanti akan dapat kecekapannya berapa? 90. 90. 90% kan. Okey, 90%. So cari nilai X. So Fatin dah cari nilai X. Dia buat macam ni. Macam ni. Okey, dapatlah 780 watt. Dapat tak 780? Dapat? Dapat ke tidak? Baik. Dapat. Okey, Dapat. Okey, lepas tu dia nak apa pula? Kuasa yang hilang. Okey, macam nak dapat kuasa yang hilang ni? Okey, tadi kuasa kuasa input, kuasa dah kira dah tadi, kuasa input. Sekejap Kenapa susah nak padam yang belah sini ah? Sekejap. Okey. Kuasa input dah kira dah 780 watt. Tapi kuasa output yang keluar, sekejap yang keluar tadi apa? 702 watt. Tu kuasa output dia. So kuasa output dia 702 watt. Okey, sepatutnya alat ni, mesin ni kuasa dia kena 780 watt. Tapi bila dia buat dia buat kerja, lalas kuasa dia bukan keluar 780 watt. Yang keluar lebih rendah, 70 watt sahaja. So nampak sangat ada apa? Kehilangan kuasa. Betul tak? Kan? So kehilangan kuasa dia 780 tolak dengan 702 dapatlah 78 watt. So inilah dia punya kehilangan kuasa. Berlaku kehilangan kuasa. So alat ni tak cekap lah. Sepatutnya dia kena berkuasa sebanyak 780 watt. Tapi lalas bila dia buat kerja kuasa dia hanya 70 watt je yang terhasil. So berlaku kehilangan kuasa. So nak tahu kehilangan kuasa berapa kena tolak. Okey, boleh ke? Oh, dah kot 10 dah. Okey, dah settle. Nanti sambung lah. Oh, ni Ni sepatutnya soalan siapa ni? Ni Mariam kan? Mariam ni tak Ya. bagi lagi jawapan dia. So tak dapat nak bincang lah jawapan ni. Tunggu Mariam bagi. So Mariam jawapan dia. Boleh? Ganti lagi. So sambunglah next week, okay? Okay, itu Ganti sahaja. Amin. Saya nak ganti dengan Amin Boleh. Tak ada Tak. lagi. Ya betul. Bang Dad. Dia pun nak Mariam, dia takut hilang. Dia ada tak? Ada ke tak? Nanti hantar kot. So boleh ni bagi jawapan. Okay, nak ambil kelas dah less than 1 minute dah. Okay. Itu saja. Bye-bye. Bye. Okay.